Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita merofakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah masih memberi ruang peluang kepada kita untuk meneruskan saki baki kehidupan kita, dan mudah-mudahan peluang yang Allah bagi ini kita berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pertemuan kita yang pertama ini, sudilah untuk ustazah memberi sedikit penerangan ataupun memberi maksud kepada ilmu yang sama-sama kita akan bicarakan ini. Untuk slot ataupun episod yang pertama ini, yang ustazah akan bawa kitab yang bertajuk Penawar Bagi Hati, yang mana kitab ini membicarakan tentang ilmu tasawuf. Okey, sebelum kita pergi kepada perkara yang lebih lanjut, izinkan ustazah untuk berkongsi kepada pendengar yang dirahmati Allah sekalian apa yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ialah ilmu bagi mengetahui tentang segala kelakuan hati kita. Kerana itulah tajuk pun Penawar Bagi Hati. Jadi kita nak tahu bagaimana hati kita. Hanya kita yang mengetahui hati kita, berbanding orang lain tak tahu apa yang berada dalam hati kita. Begitu juga dengan kita. Jadi kita kena mempelajari ilmu yang berbicara tentang hati kita. Okey, jadi kelakuan hati yang kita nak tahu ini termasuk kelakuan terpuji dan terkeji. Kelakuan yang dipuji oleh Allah seperti sabar, merendahkan diri. Begitu juga dengan kelakuan yang terkeji yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dengki dan berbangga diri. Termasuk juga dengan perkara-perkara keji yang lain yang kita akan bahaskan pada topik-topik yang akan datang, insya-Allah. Jadi bila mana kita mempelajari ilmu tentang hati ini, untuk menjaga hati, kita akan memperolehi faedah yang sangat-sangat berharga. Apa faedah yang kita akan dapat selepas kita mempelajari ilmu tentang hati ini? Disebut dalam kitab ini bahawa apabila kita mempelajari ilmu ini, bertujuan untuk mengosongkan hati kita, hati seseorang, daripada mempercayai selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan menghiasi hatinya untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memandang kepada Tuhan sekalian alam. Bermaksud apa? Bermaksud bila mana kita mengenali hati kita, bila mana kita mempelajari tentang ilmu yang menyentuh tentang hati, kita beramal dengan ilmu tersebut, insya-Allah hati kita akan solid ataupun tetap teguh, ataupun kita kata tiada yang lain selain Allah dalam hati kita. Tiada yang lain selain Allah. Segala apa yang kita pandang, kita memandang itunya datangnya daripada Allah. Segala apa yang kita lihat, kita akan nampak Allah. Segala apa yang ujian yang Allah datangkan, kita akan berbalik kepada Allah. Itu pentingnya untuk kita mempelajari ilmu bagaimana untuk kita menjaga hati nurani kita. Jadi ilmu yang akan kita pelajari ini merupakan satu ilmu fardu ain. Fardu ain ini bermaksud wajib ke atas setiap Muslim dan muslimah, lelaki wanita yang sudah baligh dan berakal. Berakal dan baligh, maksudnya wajiblah untuk kita mempelajari, menambah ilmu bagaimana untuk kita menjaga hati kita agar hati kita ini sentiasa dekat dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita akan masuk topik yang pertama. Buku ini dibahagikan kepada 3 bahagian besar lah. 3 bahagian utama. Yang pertama iaitu bagaimana dia mengajar kita bagaimana untuk kita menjaga anggota 7. Anggota 7 yang Allah anugerahkan kepada kita, setiap kita memiliki anggota 7 ini. Namun kitab ini mengajar kita bagaimana untuk kita menjaga anggota 7 yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kita masuk perkara yang pertama, iaitu anggota yang pertama ialah mata kita. Okey. Bagaimana untuk kita menjaga mata kita? Bila sebut menjaga ni, menjaga daripada apa? Menjaga daripada melakukan maksiat kepada Allah. Di dalam ilmu tasawuf ini ada 3 peringkat. Peringkat pertama iaitu takhalliyah. Takhalliyah ni iaitu kita membuang segala sifat-sifat tercela, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat terkeji dalam diri kita. Buang. Buang segala sifat-sifat yang ada, sifat-sifat yang tak elok. Barulah kita akan masuk kepada peringkat yang kedua, iaitu tahalliyah. Selepas kita membuang segala perkara yang buruk, kita akan memasukkan segala perkara-perkara yang baik, sifat-sifat yang baik. Kerana apa? Kerana bila adanya perkara buruk, baik tidak boleh masuk. Kan? Begitu juga yang selalu kita dengar kalam Imam Al-Ghazali yang menyebut bahawa cahaya Allah wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Bermaksud kebenaran dengan kebatilan ini tidak akan bersama selama-lamanya. Jadi buku ini dalam bab pertama dia menyentuh tentang anggota mata. Bagaimana untuk kita menjaga mata kita. Okey? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mempunyai sepasang mata. Sepasang mata ini memberi faedah kepada kita di dunia dan akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan memberi faedah di akhirat? Yang dimaksudkan di sini ialah supaya kita melihat langit, kita melihat bumi, matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Ciptaan Allah yang terlalu banyak ini, kita melihat dengan pandangan bahawasanya ya Allah maha berkuasanya Allah. Kita memahami bahawasanya bila ada segala yang kita lihat dengan mata kita ini, kita yakin ini adalah kewujudan Allah. Bermaksud Allah itu wujud. Keesaan Allah, kekuasaan Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan mata yang memberi faedah di hari akhirat. Kita tengok sesuatu. Tak kisahlah tengok apa-apa sahaja, kan? Yang memberi rasa kagum kita kepada penciptaan Allah, maka kita akan mengingati Allah melalui apa? Melalui mata kita, pandangan mata kita. Okey, adapun kepada perkara dunia, tadi akhirat kan, mengingat Allah. Kita bila Allah bagi mata kita, kita boleh melihat apa? Melihat anak kita, isteri kita. Kita boleh melihat perusahaan kita kan. Apa yang kita usahakan selama ini, rumah kita sebagai contoh. Itu perkara-perkara dunia lah. Bermaksud nikmat yang Allah bagi ni kita boleh gunakan untuk dunia dan akhirat dua-dua. Juga tujuan apa lagi mata yang Allah bagi ni, kita boleh menggunakan untuk menonton perkara-perkara yang baik, menimba ilmu pengetahuan. Apa lagi? Membaca Al-Quran. Cuba bayangkan jika Allah menarik nikmat mata kita, macam mana kita nak membaca Al-Quranul Karim. Jadi terlalu banyaklah untuk kita menyebut perkara-perkara yang boleh kita gunakan mata kita ini kepada perkara-perkara yang diredai Allah dan memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita rehat seketika dan kita jumpa selepas ini insyaAllah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Madu adalah satu-satunya. Ada soalan tak? Mestilah ada. Jalankan kerja-kerja dakwah. Alhamdulillah bertemu kembali. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila mana kita menyebut tentang nikmat-nikmat yang boleh kita melihat dengan menggunakan panca indera mata yang Allah kurniakan kepada kita, maka kita haruslah mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan kepada kita ini dengan meninggalkan segala maksiat kepada Allah melalui jalan mata ini, melihat. Okey? Jadi disebut dalam buku ini cara bagaimana untuk kita mensyukuri nikmat mata ialah kita memeliharanya daripada segala perkara yang haram, seperti melihat perempuan yang bukan mahram dan melihat aurat lelaki. Okay. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman dalam surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mata mereka daripada memandang perkara-perkara yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sebenarnya Allah begitu mendalam pengetahuannya mengenai apa yang mereka kerjakan. Okey? Jadi di sini ayat ini mengajar kita bahawa perihal melakukan perlakuan yang baik. Allah menunjukkan kepada orang-orang beriman, mereka perlu memejamkan mata daripada segala perkara yang tidak halal untuk mereka pandang. Ini salah satu bagaimana cara untuk kita mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan. Dan jika kita lihat kepada perkataan yaghuddu min absarihim, disebut menyekat pandangan mata. Selalu kan, zaman-zaman kita belajar dulu, kita selalu dengar perkataan raddul basar. Okey? Tundukkan, sekat pandangan mata. Apa yang dimaksudkan dengan tunduk dan menyekat pandangan mata ni? Bukanlah kita pergi jalan, kita tunduk kan? Bukan begitu. Yang dimaksudkan dengan tunduk ini ialah memalingkan mata kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang mempunyai gelaran khusus yang digelar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Apa dia? Karramallahu wajhah. Kan? Ditulis oleh para ulama bermaksud moga Allah memuliakan wajahnya. Wajah siapa? Wajah Sayyidina Ali. Di antara riwayat yang lain, kenapa adanya gelaran tersebut ialah ceritanya mengenai ketika mana Sayyidina Ali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ada sesuatu yang terlintas di hadapan mereka, kemudian terlihat oleh Ali radhiyallahu anhu. Terus Rasulullah memalingkan kepala Ali, kan? Dipalingkan, muka Ali dipalingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah kata? Ya Ali, cukup. Kan? Cukup. Yang dilihat oleh engkau adalah panahan pertama. Selanjutnya adalah panahan-panahan
panahan-panahan syaitan. Kan? Yang ni selalu kita dengar kan, rezeki Ustazah. Kan? Kali pertama tengok tu rezeki. Kali kedua tu dosa. Kan? Tapi tak bolehlah kita melihat maksiat itu kali pertama tengok panjang macam tu. Baru berkelip. Tak boleh. Maksudnya di sini ialah menundukkan pandangan. Bila mana kita melihat, nampak, terus mesti memalingkan pandangan mata kita. Okey? Jadi maksud yang dimaksudkan dengan Sayyidina Ali ini ialah Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali daripada melihat perkara-perkara yang haram. Okey, bila kita sebut kepada panahan-panahan syaitan, memang terdapat satu hadis Nabi SAW dalam buku ni disebut, Nabi bersabda, innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha azaqahu Allah ta'ala ta'ama ibadatin tasurruh. Yang membawa maksud sebenarnya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis yang membinasakan. Maka sesiapa yang meninggalkan ia kerana takutkan Allah, Allah akan memberikan kelazatan kepadanya dalam perkara ibadah. Jadi kena jaga mata ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semakin kita melihat perkara-perkara maksiat, maka semakin rapat pintu hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat godaan kita pada hari ini bila mana kita melihat di jalanan, di televisyen, kan? Bila mana kita tengok YouTube, keluarnya iklan-iklan yang tak sepatutnya. Bila mana kita melihat di mana-mana sahajalah Ustazah kira. Zaman kita sekarang ini di mana-mana sahaja penting untuk kita menjaga pandangan mata. Jadi bila mana selagi banyaknya, selagi kuatnya ujian yang kita harus lalui, maka selagi banyaklah pahala yang Allah akan kurniakan kepada kita. Kerana setiap amal baik yang kita buat itu bukanlah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengajar kita, bila mana kita melihat perkara maksiat yang disebutkan tadi, kita mesti memalingkan wajah kita dalam masa yang sama. Mestilah kita melafazkan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nescaya tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan menggantikan titik cahaya di hati kita. Bila mana kita masih terus-menerus melihat, dalam masa yang sama kita dah tahu perkara itu adalah perkara maksiat, ketika itulah bertambahnya titik-titik hitam di hati kita. Wal'iyazubillah. Kerana itu dalam kitab ini cantik dia menyusun perkara pertama, anggota pertama yang mesti kita jaga merupakan mata. Kerana bermula daripada mata, anggota-anggota lain yang akan bertindak. Sebagai contoh, dengan mata kita melihat seseorang sekian, maka hati kita confirm. Secara automatik kita akan berbicara, ya Allah, dia ni kenapalah pakai baju macam tu. Contoh Ustazah bagi, kan? Itu bukanlah melihat maksiat. Tapi bila melihat mata, hati kita berbicara. Bila kita melihat orang macam seronok duduk buat maksiat, ya Allah tengok seronoknya dia berkaraoke sebagai contoh, maka kaki kita pun akan bergerak ke tempat yang tidak sepatutnya. Bermula daripada mata. Justru sama-sama untuk kita memelihara mata yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita. Walaupun ayat Al-Quran yang Ustazah bacakan tadi berkenaan dengan lelaki-lelaki beriman, namun dalam ayat yang seterusnya disebut juga kepada muslimah, iaitu wanita-wanita yang beriman, mestilah menjaga pandangan mata mereka. Terutamanya kaum wanita, walaupun kita rasa
tak adalah cabaran yang besar berbanding dengan lelaki kan, melihat wanita. Tapi mata kita juga menjadi amanah untuk kita pelihara. Bagi ustazah lah, ustazah tengok kalau perempuan ni banyak menonton televisyen kan, banyak menghabiskan masa di depan TV, sambil-sambil lipat baju kan, sambil layan anak buat kerja sekolah sebagai contoh. Itu pun banyak maksiat-maksiat yang perlu kita jaga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, bila sebut tentang mata ini, ustazah nak baca satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut bahawa yang membawa maksud, setiap anak Adam mempunyai bahagian zinanya. Kedua-dua mata berzina, iaitu melalui pandangan. Kedua-dua tangan juga berzina, iaitu melalui kezaliman yang dilakukannya. Kedua-dua belah kakinya turut berzinar melalui perjalanannya. Mulut juga berzina, iaitu dengan ciuman. Manakala hati berzina dengan perasaan, ingin melakukan maksiat dan bercita-cita terhadap maksiat tersebut. Akhir sekali kemaluan akan membenarkannya atau menolaknya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa sepasang mata itu merupakan punca utama berlakunya penzinaan. Bermula daripada kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berehat seketika, jumpa selepas ini. Islam Sarangnya, kisah Islam di Korea. Bila mana hadis ini menunjukkan bahawa mata merupakan punca utama berlakunya penzinaan. Ustazah teringat kepada ayat Al-Quran yang lain. Allah menyebut wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Justeru menjadi kewajipan, menjadi kemestian kepada setiap daripada kita untuk memelihara mata kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang ustazah baca tadi berkenaan penegasan Allah kepada kita supaya kita menjaga mata kita. Pada ujung ayat tersebut Allah sebut innallaha khabirum bima yasnaun. Sebenarnya Allah begitu mendalam pengetahuannya mengenai apa yang mereka kerjakan. Yang ni ustazah nak sentuh sikit bab bila mana ustazah tahu ada segelintir muslimah, bukan semua ya, segelintir, menyatakan kenapa mereka memakai niqab, purdah, kerana bila dia tengok orang, orang tak nampak dia tengok orang, kan? Jadi kita kena ingat, apa sekali yang kita lakukan, apa sahaja niat yang kita pasang dalam hati kita, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi bila mana mata kita memang niat untuk melihat maksiat, tetapi kita nak menyembunyikan maksiat tersebut daripada manusia, tapi Allah lebih mengetahui. Jadi bila mana kita nak menjaga sesuatu perkara itu, mestilah niat lillahi ta'ala. Mestilah takut hanya kerana Allah, bukan kerana manusia semata-mata. Justru bila kita sebut, kita baca dalam buku ini, kita baca bahawasanya apa sebenarnya penciptaan mata, apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan mata kita. Selain yang tadilah Ustazah dah sebut kat depan tadi kan, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat perusahaan, gerak kerja kita, anak, isteri, suami, ibu, ayah kan. Selain itu, tujuan utama yang Allah ciptakan mata untuk apa? Namun kita perlu memelihara segala anggota bersesuaian dengan pekerjaan yang dilakukan.
Sekiranya pekerjaan itu besar, maka tanggungjawab bagi memeliharanya juga besar. Sepasang kaki akan menanti untuk berjalan di taman-taman syurga Allah dan mahliganya. Tangan pula menanti untuk memetik buah-buahan dan minuman di syurga kelak. Begitulah penantian bagi anggota-anggota kita yang lain. Namun mata diciptakan hanya untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Dan tidak sama dengan melihat perkara-perkara yang baru. Tiada nikmat yang besar di dunia maupun di akhirat melainkan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, subhanallah, masya-Allah. Itulah nikmat yang paling besar yang kita akan dapat. Bagi orang-orang yang beriman yang memelihara matanya bertujuan untuk merealisasikan tujuan utama penciptaan mata yang Allah anugerahkan kepada kita. Untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita melihat Allah, hilang segala nikmat-nikmat yang lain. Termasuk nikmat syurga yang kita rasa dah seronok dah kan. Tengok syurga cantik, tak boleh nak dibayangkan dengan mata. Tapi bila mana kita diberi rezeki, dipilih oleh Allah untuk melihat zat Allah sendiri, maka hilang segala nikmat-nikmat yang lain. Oleh itu kita perlu memelihara dan memuliakan mata serta tidak mengotorinya dengan memandang perkara-perkara yang haram. Allahu Rabbi. Bagaimana kita lihat mata kita hari ini? Adakah kita benar-benar menjaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah? Kerana disebut dalam buku ini, janganlah kamu kotori mata kamu dengan memandang perkara-perkara yang haram. Kerana mata-mata yang telah memandang perkara yang haram ini tidak akan diterima ataupun dipilih oleh Allah untuk melihat zat Allah yang Maha Agung. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadi penting untuk kita mempelajari bagaimana kita nak menjaga hati kita daripada melakukan segala maksiat kepada Allah, iaitu dengan membuang segala perkara-perkara buruk yang bersekitar penyakit-penyakit hati. Bermula dengan pandangan mata ini, maka ustazah mengharapkan agar sidang penonton yang dirahmati Allah tidak terlepaslah untuk sama-sama kita mengupas buku penawar bagi hati ini hingga ke episod yang ke-26 insya-Allah. Jadi setakat ini untuk pengajian ataupun kupasan buku tentang menjaga anggota 7 yang bermula dengan panca indera mata yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan diri kita ini seorang hamba yang diredai oleh Allah untuk sama-sama kita masuk syurga bersama-sama. Dan akhir sekali, mudah-mudahan kita mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Insya-Allah kita jumpa pada episod yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.